Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak Sejahtera 2030. So, kembali semula ke Ngopi Kejaya, episod pertama. Saya ni agak gugup sikit sebab mungkin dah lama saya tak keluar live. Okey, Ngopi Kejaya sesi siri, bukan siri lah. Siri dah banyak kali siri. Episod 1 bagi tahun 2024. So kalau nampak je saya dekat luar bersama dengan gadis-gadis ayu, maknanya kita akan bercerita tentang peluang kerjaya. Peluang kerjaya apa yang ada pada hari ini adalah di mana kita sedang berada di satu daerah. Ini adalah daerah pertama, bukan aktiviti yang pertama, bukan program yang pertama bagi Pasak, tapi ini adalah daerah yang pertama yang kita keluar untuk kita buat satu karnival kerjaya Perak Sejahtera 2024 bagi daerah Mualim. So mungkin ramai yang tanya-tanya siapakah patung cendana yang ada kat sebelah saya ni. Dia pun nampak macam diam je kan, nampak macam belum panas lagi. Okey, ini adalah salah seorang panel yang saya bawa hari ini yang bertanggungjawab dalam menguruskan karnival kerjaya pada hari ini. Okey, dari segi jemputan syarikat, okey, daripada segi peluang kerjaya yang perlu syarikat bawa bagi menepati apa permintaan industri yang ada dekat daerah Mualim ketika ini. So sebelum kita mula, macam biasa kita akan start dengan memperkenalkan kita punya panel. So mungkin anda tanya-tanya, anda tertunggu. So saya punya viewer pun dah semakin lama semakin meningkat. Mungkin dia dah mula. Dan saya minta yang sedang menonton untuk like, share. Like, share. Benda tu gratis guys. Percuma guys. So just like dan share sahaja perkara berkenaan supaya rakan-rakan belia ataupun mereka yang sedang mencari kerja ketika ini untuk dapat informasi yang berguna. Okey, baik. So, di sebelah kiri saya lah kan. Okey, kalau kat sebelah sini, di sebelah kiri saya. Okey, di sebelah kiri saya adalah seorang panel. Mungkin boleh kenalkan diri secara ringkas lah kot. Okey, terima kasih Encik Amirul moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah satu panel untuk Ngopi Kerjaya Daerah Mualim. Nama saya ialah Nurul Korira. Korira. Okey, secara singkatnya Kori saja. Okey. Kori tu pembaca Al-Quran tu kan? Ya, sama. Cepatlah tu, betul lah tekaan saya. Okey. Okey, siapakah saya? Saya ialah perintis bagi unit kerjaya dan industri di Pusat Aspirasi Anak Perak Pasak. Okey. Saya pas kepada alamak, dia pas balik kepada kita. Okey, baik. So bila dipertanggungjawabkan untuk menjemput syarikat. Okey, Korea menjemputkan syarikat untuk ke Mualim. Apa benda yang pertama Cik Kori fikirkan? Syarikat yang macam mana nak dijemput untuk ke Mualim ni, Cik Kori? Okey, kita buat karnival kerjaya ni di setiap daerah. Yes, betul. Jadi, bila pergi ke setiap daerah, kami akan tengok speciality ataupun keistimewaan setiap daerah tu ada apa. Contohnya dekat Mualim, apa yang special pasal Mualim ni? Apa dia? Apa dia? Okay, yang specialnya ialah industri automotif yang sangat berkembang maju dekat sini. Jadi apa yang kami cari ialah kami cari syarikat-syarikat. Kat sini famous AHTV ataupun Automotive High Tech Valley untuk buat yang korang yang tak tahu AHTV tu apa. AHTV tu kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil Lembah Teknologi Tinggi Automotif. Faham ke? Lembah tu macam ada ginam ke bawah sikit. Lepas tu campur dengan teknologi sikit kan? Okey, buat pengetahuan semua. Baik. Kita punya Tanjung Malim ni merupakan satu tempat di mana industri automotif sedang berkembang maju. Okey, kat sini ada satu tempat nama dia AHTV seperti yang saya sebutkan. Apa yang AHTV ni buat sebenarnya? Sebenarnya mereka ni menghasilkan parts ataupun mereka merupakan manufacturer bagi kereta-kereta di Malaysia. So kiranya inisiatif kerajaan ataupun di bawah Perak Sejahtera 2030, dia sedang mengumpulkan semua pemain industri dari segi otomotif. Betul. Dikumpulkan di Tanjung Malim. Betul. Kenapa special sangat Tanjung Malim ni? Kenapa seperti yang kita tahu, vendor Proton dia dekat mana sebelum ni? Sebelum ni ada di Shah Alam. Betul, dekat Shah Alam. Sekarang mereka akan berpindah ke Tanjung Malim. Keseluruhannya? Peringkat secara berperingkat lah. Okey. Macam mana kita nak naikkan? Ada pelabur asing ataupun pelabur luar negara yang akan turut serta membangunkan HTV ni, iaitu Geely. Kalau semua tahu, Geely telah menandatangani ini satu perjanjian dengan DRB Highcom, merupakan salah satu vendor Proton.
di mana mereka telah melaburkan 40 bilion ringgit kepada AHTV. Satu pelaburan yang besar, satu pelaburan yang sangat besar. Betul. Jadi bila kita cakap pasal syarikat, of course lah apa yang kami cari, syarikat-syarikat yang berada di dalam AHTV ni. Tapi tidak lupa juga kepada syarikat-syarikat di sekelilingnya. Sekelilingnya. Sebab dia akan membangun juga. Walaupun Betul. industri, dia memfokuskan industri permotoran ataupun otomotif. So peningkatan juga akan dinaikkan daripada perumahan, semua akan meningkat. Betul. Dari segi perumahan, dari segi boleh kata supermarket, retail, hotel, penginapan, semua akan dinaikkan. Dan jangan terlupa satu perkara. Ini paling benda yang kita suka. Apa tu? Makcik yang jual goreng pisang pun peningkatan kerjaya dia akan meningkat. Betul. Customer akan lebih banyak. Ya, betul. So kalau dilihatkan daripada penerangan Cik Kori tadi, AHTV ni setelah bermula betul. Setelah bermula peringkat demi peringkat dan inisiatif kerajaan negeri juga. Inisiatif kerajaan negeri juga dia telah membawakan peluang yang sangat-sangat baik kan, peluang yang sangat-sangat baik kepada semua yang boleh dilihat dari segi pelaburan yang ada dan juga orang katakan daripada segi pelaburan tu akan membantu rakyat di negeri Perak itu sendiri kan. Bila ada pelaburan yang besar dekat tempat-tempat yang kecil seperti ini, akan ada peningkatan taraf hidup. Sudah pastilah. Yes, betul. So daripada segi orang katakan ni perintis. Daripada tadi, sebenarnya saya nak tanya pasal perintis dulu. Oh, ya ke? Tapi tiba-tiba saya terpotong pula. Bila Cik Kori mengatakan tadi, Cik Kori adalah seorang perintis kepada Pusat Aspirasi Anak Perak. Sebenarnya perintis tu adalah salah satu program PASAK, betul? Betul. Kan, adalah salah satu program PASAK yang kita memang sedang mempromosikan juga bagi mereka-mereka fresh graduate lah kan. Fresh graduate yang berada di luar sana, yang sedang melihat live video saya sekarang ataupun yang akan melihat akan datang. Okey, akan melihat malam nanti ke ataupun besok. Ini adalah satu program yang sangat-sangat menarik. Dan kali ini kita bawa sendiri perintis daripada Pusat Aspirasi Anak Perak untuk menceritakan tentang anda terlebih dahulu. Apa itu perintis sebenarnya? Cik Kori, nak bagi diorang jelas sebenarnya. Okey. Kalau saya cerita, saya cakap mungkin diorang rasa macam apa abang ni cerita ni kan. So kita biar orang yang memang betul ada merasainya sendiri untuk bercerita. Macam mana tu Cik Kori? Okey, bila saya cakap saya seorang perintis, apa itu perintis? Ramai orang tak faham pun saya kerja apa sebenarnya. Okey, berdasarkan pengalaman peribadi saya sendiri, ramai rakan-rakan saya, kenalan-kenalan saya tanya, saya ni kerja apa, di mana, macam mana nak mohon, apa benda program ni sebenarnya. Okey, perintis. Perintis ialah singkatan bagi program Perak Employability Training Scheme. Jadi singkatannya perintis. Okey, apa benda Perak Employability Training Scheme ni? Sangat panjang ya. Okey, perintis ni merupakan on-job training program khas untuk para graduan yang sedang menganggur dan ataupun yang baru graduate daripada universiti ataupun institusi masing-masing lah. Jadi apa yang istimewanya pasal program perintis ni? Okey, anda akan ditempatkan di agensi kerajaan negeri yang terpilih. Okay, sebagai contoh, Pusat Aspirasi Anak Perak sendiri. Okay, selain pada itu kita ada Invest Perak, kita ada Sekretariat Pembangunan Wanita dan Masyarakat, serta banyak lagi sebenarnya. Okey, bukan itu je lah. Perintis ni juga ada allowance dia. Itulah orang ada. Tanpa allowance. Betul lah tu, bukannya kita begitu. Kita orang panggil buruh percuma. Okey. Perintis menawarkan allowance sebanyak RM1,000 sebulan dan kami juga bagi cuti ihsan sebanyak 6 hari, sebulan sekali boleh ambil. Okey, kira cuti ihsan ni apa benda? Itulah itu saya dengar tadi macam sedihnya lah perkataan je cuti ihsan. Okey. Perintis ni bukan sahaja terbuka kepada graduan ijazah sarjana muda sebab saya rasa banyak program-program Portugi dekat luar sana dia terbuka kepada certain level saja seperti lepasan ijazah sarjana muda saja, tapi perintis ni terbuka kepada lepasan sijil, lepasan diploma dan lepasan ijazah sarjana muda lah. Tujuan sebenar perintis ni dia untuk meningkatkan nilai tambah seorang graduan itu. Okay, contohlah saya sendiri kan. Okay, macam mungkin kita boleh berkongsi tentang pengalaman peribadi selama dekat Pusat Aspirasi Anak Perak. Okay, macam saya sendiri, saya kalau kata lepas graduate, saya memang tak ada pengalaman kerja dalam alam corporate. Okay. Budak-budak sekarang, graduan-graduan sekarang sangat rajin. Selalu ambil part time. Kerja catering, kerja retail, part time. Macam saya sendiri pun, saya kerja di butik fashion dekat mall, dekat
area institusi saya lah. Okey, tapi saya masih tiada lagi pengalaman dalam alam corporate itu. Jadi program perintis ni memberikan peluang untuk saya, membuka ruang untuk saya belajar macam mana sebenarnya alam corporate ni. Macam mana kita nak berkomunikasi dekat dalam pejabat dengan our superiors dan sebagainya. So kalau dia berikan rating lah daripada 10/10 tu, berapa rating keseronokan yang Cik Kori dapat daripada program perintis? Okey, secara peribadinya saya akan bagi 10/10 lah. Sebab bukan sahaja menambahkan saya punya skill dari segi teknikal. Contohnya belajar Excel. Sebab benda tu kita tak belajar dekat universiti. Sebab orang-orang kata selalu dekat universiti ni, Word dia akan gunakan untuk atas assignment. Betul. PowerPoint akan untuk presentation. Betul. Excel, alamak kena guna untuk apa ya? Dah bila kerja baru nampak penggunaan Excel tu sendiri. Betul. Bukan saja dari bidang, dari segi skill teknikal, saya juga dapat menambah soft skill. Contohnya saya bercakap sekarang ni. Mungkin saya 6 bulan yang lepas bukan seperti ini. Yelah, tapi Cik Kori kena sentiasa berhadapan dengan HR, betul tak? Betul. Dengan HR itu adalah satu communication skill yang orang kata susah nak dapat sebenarnya sebab benda tu tak ada dalam buku teks. Memang dia akan cakap anda perlu bercakap dengan confident. Anda perlu bercakap bertantangan mata. Tapi kita tak praktis, kita tak akan dapat feel dia, betul Cik Kori? Betul. Okay, so bila cerita tentang perintis, Cik Kori dah cerita tentang pengalaman Cik Kori sendiri. Lepas tu apa macam ni nak mohon, apa semua. Bukan ni. Cik Kori dah tentang allowance dia dah ni. So macam mana diorang ni nak mohon Cik Kori? Okay, saya dapat banyak juga soalan ni. Macam mana nak mohon perintis, hantar resume ke? Kalau datang pasak ke, pecahkan pintu pasak ke, masuk orang kan? Selit dekat bawah pintu. Okay, sebenarnya kita ada satu aplikasi, job portal, Talent Perak. Buat yang belakang ni kan? Betul. Aplikasi pencari kerja Talent Perak. Buat yang tak tahu, Talent Perak merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri Perak untuk menyediakan satu platform kepada semua pencari kerja dekat Perak ni. Senang nak cari kerja kat situ dan most of the jobs listed dekat dalam Talent Perak berada di Perak sendiri. Jadi kalau nak mohon perintis, download Talent Perak dekat mana? Dekat Apple Store ataupun dekat Google Play Store. Bila Semua apps dah ada lah kira ni. Betul. Semua App Store dah ada. Okay. Baik. So diorang just download and then kena sign up lah. Register macam biasa lah kan. Buat pengesahan, lepas tu isi maklumat yang lengkap, jangan bagi ada merah ke apa semua kan. Betul. Lepas tu just ke mana pula dia kena tekan pergi? Okay, bila dah dekat dashboard, dia akan banyak pautan-pautan lah. Di bawah je lah kan? Dekat bawah sekali kan. Okay, pergi kat bahagian tengah. Bahagian jobs. Okay, dekat jobs tu atas sekali akan ada Perak Employability Training Scheme 2024 oleh Pusat Aspirasi Anak Perak. So just tekan situ daftar saja. Betul, just tekan apply now. Okay, dan kemudian akan ada dia punya percentage in charge lah yang akan menguruskan untuk pendaftaran mereka untuk temu duga semua. Kami akan proses lah. Yes, betul. Berapa lama diorang akan menjadi perintis? Berapa lama? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Cik Kori sendiri dah berapa lama dekat sini? Saya pun jangan lupa lah Cik Kori dah berapa lama dengan saya. Saya dah 3 bulan sebagai seorang perintis dekat Pusat Aspirasi Anak Perak. 3 bulan lagi baki. 3 bulan lagi baki. So kalau ikut pada 3 bulan tu, apa lagi yang Cik Kori nak korek daripada pasak sebenarnya? Cepat kemas ke apa ni soalan ni? Apa yang saya nak buat ialah saya nak timba pengalaman lagi banyak, lagi baru. Contohnya hari ni ini satu pengalaman baru untuk saya. Sebagai seorang perintis, inilah pengalaman baru yang saya dapat. Salah contohnya. Okey, bila dah tadi kan Cik Kori dah ceritakan pasal Talent Perak, saya nak ambil balik, tarik semula lah kita ke Mualim selepas kita dah ke awang-awangan tadi sekejap. Kita tarik balik ke Mualim. Di mana di Talent Perak itu sendiri, iaitu kita punya portal rasmi yang Pusat Aspirasi dengan kerjasama pembangunan oleh kerajaan negeri dan kerjasama oleh Pusat Aspirasi Anak Perak telah menghasilkan satu app yang dipanggil Talent Perak. So untuk Mualim kali ni, perlu ke diorang kena register dekat sini juga? Perlu. Jadi untuk buat tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana yang ada hasrat untuk datang ke Jelajah Karnival Kejaya daerah Mualim pada esok daripada pukul 9 pagi sehingga 4 petang, apa yang anda perlu buat untuk make sure proses pendaftaran itu sangat-sangat smooth? Download Talent Perak dan apply. Kira download sekarang. Betul, download sekarang. Isi semua butiran-butiran anda. Lepas tu pergi dekat bahagian events, ada Karnival Kerjaya daerah Mualim. Kat situ anda boleh scroll jawatan-jawatan yang anda interested in, yang nak apply dan sebagainya lah.
Okay, so bagi mereka yang tak jumpa kat mana talent Perak tu, nanti saya punya organizer dekat belakang akan tinggalkan satu link dekat ruangan komen. So anda boleh tekan saja situ dan terus akan pergi untuk minta untuk anda download apps itu dan terus register. Betul Cik Korea? Betul, senang sangat-sangat. Tinggal sangat-sangat. Dia yang penting download dan register dulu. Betul. Kan? Betul. Download, register dulu. Kalau tak tahu nak tekan macam mana, tak tahu nak isi macam mana, besok boleh jumpa Cik Kori. Betul? Cari Betul. saya kat sini. Cari Cik Kori dulu. Datang-datang cakap saya nak jumpa Cik Kori. Mana Cik Kori? Mana Cik Kori? Dia akan bantu untuk isikan. Ataupun anda boleh jumpa dengan saya dan juga semua staf pasak yang ada. So bila kita dah download apps Talent Perak tu Cik Kori, Cik Kori yang bertanggungjawab telah memikirkan apa syarikat yang sesuai untuk dibawa ke Carnival Kerjaya Mualim berdasarkan apa yang kerajaan tengah buat sekarang di bawah Pelan Perak Sejahtera iaitu HTV yang akan bawa ke Mualim. So berapa banyak syarikat yang akan ada Cik Kori? Okey, untuk esok kali ni. kita akan bawakan 11 buah syarikat dari pelbagai industri. Pelbagai industri. Baik. Tapi diutamakan untuk HTV lah kan? Betul. Industri automotif ialah utama kita lah. Yes, itu adalah main dia. Lepas tu cabang-cabang tepi akan ada lagi lah. So antara anak syarikat, bukan anak syarikat lah. Kiranya kita dah tahu HTV ni akan mengumpulkan semua vendor dan juga mereka yang pemain industri dalam otomotif itu sendiri. So boleh Cik Kori terangkan kepada mereka lah kot. Syarikat apa ataupun anak syarikat apa yang akan hadir pada hari esok. Okey, contohnya kita cakap pasal vendor-vendor Proton lah. Okey, kalau vendor Proton, esok kita akan ada Highcom Taxi Manufacturing Malaysia Sendirian Berhad. Kita ada juga Azman Hamzah Plastik Sendirian Berhad. Kita juga ada PHI Industry Sendirian Berhad. Dan juga yang paling penting, of course lah, Perusahaan Automobil Nasional Sendirian Berhad ataupun Proton. Nama Proton lain ke sebenarnya? Proton tu sebenarnya short form. Oh, okey, yang panjangnya? Perusahaan Automobil Nasional Sendirian Berhad. Okey, so kalau besok dia orang nak datang interview, kena cari nama syarikat yang tu lah, yang panjang tu. Betul? Oh, betul? Kalau awak nak apply sebuah syarikat, kita mestilah tahu background dia, betul tak? Kita mesti buat research sikit. Jangan pula besok datang, mana Proton tak ada ni? Ada Proton terus balik marah-marah. Ya, betul. Saya pun baru tahu nama Proton panjangnya. Perusahaan Automobil Nasional Sendirian. So ingat ya kawan-kawan, itu mungkin adalah salah satu orang kata soalan kena ready lah kot kan. Apa nama syarikat yang penuhnya atau syarikat yang ni kan. Okey, baik. So saya dengar tadi ada Highcom Taxi, ada juga Azman Hamzah Plastik. So mereka ni adalah salah kira orang kata anak syarikat lah. Vendor Proton bagi vendor Proton bagi melengkapkan sebuah kereta Proton tu. So jawatan apa yang ada ni Cik Kori? Mesti dalam orang tunggu ni. Bila kita cakap pasal industri otomotif yang paling popular mestilah bidang-bidang kejuruteraan. Okey. Contohnya antara jawatan-jawatan yang paling common sekali ialah engineer ataupun jurutera. So kalau engineer ni dia dah taraf-taraf degree semua ke atas ni. Ijazah sarjana muda. Kebanyakannya lah contohnya kita ada Azman Hamzah, dia mencari engineer. Untuk PHN pun sama, untuk Proton pun sama juga. Okey, antara jawatan-jawatan engineer, bila kita cakap pasal engineering, dia tak limited kepada satu bidang sahaja. Jadi mereka perlukan engineer dalam body assembly, dalam body engineering dan juga proses engineer. Ada banyak lah. Tapi bukan sahaja esok jawatan-jawatan tu untuk orang yang graduan-graduan ijazah sarjana muda lah. Kita ada juga seperti operator-operator pengeluaran. Contohnya syarikat EP Polymer Sendirian Berhad dan juga PHN Industry Sendirian Berhad. Mereka mencari operator pengeluaran. So kiranya ada juga yang kira bukan semi skill, dia orang panggil pro ke macam mana? Professional lah kan. Ada juga professional, ada juga semi skill, ada juga yang ni lah kan. So kalau macam tu, bila kita tengok HTV memanglah orang akan fokus pada engineering. Betul. Tapi mungkin ada tambahan jugalah kan. Ada jawatan-jawatan yang lain. Selalu sebenarnya kalau saya tengok gambaran saya lah sebagai yang bekerja di Pusat Ekspedisi Perak ni. Diorang ni suka jawatan HR sebenarnya. HR, pengurusan office dalam Mekon ni. Ada tak jawatan-jawatan macam tu Cik Kori? Seronok je lah. Yang seronok lah. Kalau nak menukang berminyak ni kadang-kadang. Jangan risau sebab bahagian corporate ataupun bahagian management juga ada esok. Contohnya Azman Hamzah Plastik Sendirian Berhad, mereka mencari
admin, account and human resources manager. Mereka account. mencari human resources assistant dan Okay. juga account assistant. Ini mesti bila dia orang dengar jawatan ni, berminat ni. Sebab human HR, account, admin ni adalah kegilaan orang ni. Betul. So kalau macam untuk admin, account, human resource ni, dia orang punya level? Kelayakan ada yang diploma, ada yang degree. Okey, ada jugalah untuk diploma dan juga degree. Kalau account assistant, mesti ada diploma in accountancy lah. Kalau human resource assistant, mesti ada diploma in human resource. Okey, baik. So kalau kita dah tengok tadi, kebanyakan tengok berapa banyak anak syarikat Proton yang akan join esok? Ingat? Ada 5. Okey. Just daripada 11 tu 5 adalah lebih kepada Betul. anak syarikat kepada Proton. Termasuk Proton ke tak tu? Termasuk tu? Okey, saya kira balik. Okey. Info 5. Okey. Azman Hamzah, Highcom Taxi, PHN. 5 lah. 5. Tengok tak betapa geligernya otak Cik Kori sebagai perintis di pasar. Ini adalah satu skill yang dia dah dapat korek ni. Bahaya ni, dia tweet banyak-banyak daripada pasar ni. Okey, baik, tak apa. So daripada segi, bila kita dah tengok 5 syarikat, so ada 11, balance maybe ada 6 syarikat lagi. Tapi bila kita berbahas pada mulanya tadi, iaitu kita katakan bila satu perusahaan ataupun pembangunan daripada industri itu datang, akan ada tempiasnya juga daripada persekitarannya juga. So selain daripada engineering ni, mungkin ada juga orang kata perhotelan ke, ataupun ada kedai ataupun peningkatan kerjaya sekeliling ni juga kan. Jadi betul. apa lagi syarikat yang ada selain daripada engineering ni? Okey, selain daripada syarikat-syarikat automotif, kita ada juga syarikat-syarikat perhotelan, kita ada syarikat-syarikat retail lah, iaitu peruncitan, dan yang paling penting kita ada syarikat hartanah. Sebab Dah betul lah, kalau orang dah datang kerja mesti nak rumah. dah duduk mana kan? Betul. Okey, sebab itulah esok kita akan bawakan jawatan perunding hartanah oleh siapa majikannya, iaitu Hebat Realtors Sendirian Berhad. Hebat apa tadi? Hebat Realtors Sendirian Berhad. Hebat Realtors Sendirian Berhad. So dia orang kata dia adalah ejen hartanah ke? Ejen hartanah. Dia ejen hartanah lah. Property agent. Betul. So kiranya pembangunan di Mualim ni dia akan orang kata secara keseluruhan lah kan. Bila orang datang nak bekerja, perumahan naik, perniagaan pun naik. So investment pun akan naik juga dekat sini. Betul. So bagi mereka yang ada kat luar sana, okey, mungkin boleh tengok peluang yang sedang kerajaan negeri lah kan, di bawah Perak Sejahtera kan. Betul. Di bawah Perak Sejahtera 2030 telah menetapkan Tanjung Malim ataupun daerah Mualim akan memfokuskan lebih kepada AHTV. Tapi memang orang akan nampak AHTV 40 bilion, orang kata 40 bilion. Tetapi peluangnya akan diterima sama banyak kepada masyarakat juga. Okey, baik. So selain daripada itu Cik Kori, bila kita dah tengah jawatan-jawatan yang ada ni kan, mungkin diorang nak tahu lebih detail untuk buat semakan ke ataupun nak buat research sebelum datang temu duga kan. So dekat mana diorang boleh tengok the detail one semua jawatan-jawatan yang ada ni Cik Kori? Okey, untuk easy access, macam kami cakap lah, muat turun aplikasi Talent Perak. Sebab dekat situ memang detail dari segi gaji, dari segi lokasi, job description, apa yang job scope awak akan buat apa, requirement yang diperlukan. Selain daripada tu, alternatifnya boleh juga tengok di social media kami, iaitu Talent Perak di Facebook dan juga di Instagram. So memang dah diseragamkan lah. Betul. App Talent Perak, Facebook Talent Perak, semua sama. Semuanya menjadi Talent Perak. Betul. Okey, baik. So senang untuk anda search, iaitu anda boleh search Talent Perak dan anda akan dapat semua maklumat yang akan ada esok. So bila kita dah bercerita tentang jawatan, diorang dah tengok dan Cik Kori dah cakap requirement. Adakah requirement setiap syarikat tu sama ataupun berbeza? Berbeza-beza. Okey. Okey, contohnya macam kami cakap, kalau kita cakap pasal industri automotif, kita tengok perusahaan automobil lah, Proton lah. Yes, betul. Okey, kalau Proton ni dia perlukan mostly lah level-level ijazah sarjana muda. Okey. Kalau requirement lain, kita juga tengok dekat dia punya umur. Umur pun penting lah juga. Okay, contohnya jawatan-jawatan seperti manager, head of manufacturing services, perlukan orang yang berumur 45 tahun ke atas kerana mereka perlukan orang yang berpengalaman. Baik, so pengalaman juga dilihat lah. Betul. So daripada segi dia ada requirement bagi jawatan. Requirement yang perlu dibawa, ada tak?
Requirement yang perlu dibawa. Persiapan lah. Ya, kira persiapan. calon. Yep. Okay, sebelum awak datang ke sini, apa yang perlu dibuat? Satu, kena daftar talent perak. Okay, selepas daftar, ada satu benda yang selalu calon terlepas pandang. Terlepas. Boleh teka tak? Sekejap, saya teka dulu. Apa selalu orang lupa? Macam banyak ni Cik Kori. Banyak. Okay. Resume bawa. Okay, Sijil bawa. Academic transcript bawa. Satu benda paling penting. Pen. Itu dia. Okay, saya teringat. Memang selalu pen kami hilang. Kami takkan sediakan pen esok. Okay. Jadi untuk calon-calon, kami nasihatkan membawa pen sendiri sebab mungkin ada syarikat-syarikat yang memberikan borang fizikal yang perlu diisi. Yes. Ada Macam gambar perlu gambar? Gambar itu optional. Kalau dah ada dalam resume, baguslah dan tak perlulah bawa gambar. Baik. Jadi bila mereka datang besok, kena siap siagalah dengan peralatan-peralatan ini. Okey, dan orang kata kalau nak mohon 10, buat satu cukup. Cukup. Seriously? Resume? Pen bawa satu. Kalau macam peralatan yang lain tu, kalau dia nak mohon mungkin 11 syarikat dia nak pergi. Okey, saya cadangkan bawa lah sebanyak yang mungkin. Sebab mungkin dekat satu syarikat awak nak apply untuk 3 jawatan yang berbeza. Jadi prepare lah banyak-banyak. Kita ada 11 syarikat. Untuk maklumat lanjut boleh tengok kami punya Facebook Talent Perak untuk tengok berapa syarikat yang ada, jawatan yang ada, ataupun boleh terus layari Talent Perak, aplikasi Talent Perak lah. Okey, baik. So sebab bila kita bercerita tentang temuduga kan, bila dia orang datang untuk temuduga, kadang-kadang dia orang dah prepare. Kan, dia orang dah prepare resume. Kadang-kadang ada juga yang datang, bang saya dah resume saya dah cantik. Resume saya dah warna-warni, color-color. Kan, lepas tu saya dah buat macam-macam. Tetapi kenapa kadang-kadang saya gagal? Itu masih banyak persoalan fresh graduate. Mungkin dulu pun ada terfikir juga daripada Cik Kori, kenapa saya gagal bila interview tu kan? So sebenarnya bila Cik Kori dah 3 bulan bersama dengan kami berurusan dengan syarikat, sebenarnya ciri-ciri macam mana yang diorang cari sebenarnya Cik Kori? Adakah budak yang bijak ke, budak yang banyak sijil penyertaan ke, banyak budak sukan ke macam mana Cik Kori? Majikan suka cari calon-calon yang bersedia. Walaupun awak dah prepare resume, dah prepare sijil, pakaian dah sangat-sangat formal, sangat cantik. Tetapi mereka tak prepare dengan apa jawatan-jawatan yang mereka nak mohon. Contohnya kalau awak pergi satu company tapi awak tak buat research pasal company tu. Kemudian apabila di-interview, di temuduga, awak tak dapat menjawab apa company tu buat, apa produk-produk dia. Jadi kat situlah gagal kadang-kadang walaupun awak bijak, CGPA awak cantik. So selalu dia akan tengok daripada actual semasa temuduga. Betul. Kan? Resume ialah first impression yang allow awak di-notice oleh majikan. Okey, tapi untuk Carnival Berjaya ialah walk-in interview. Jadi awak memang akan di-notice oleh majikan. Cumanya dari kesiapsiagaan sendiri. Iaitu cara bercakap, cara berkomunikasi dan knowledge awak pasal majikan tu sendiri. Okey, baik. Okey, so Cik Kori, bila kita dah cerita pasal ciri-ciri, bila dah melihat pada mereka tu kan, so kandidat ni mungkin boleh saya persoalan yang luar daripada lingkup sekejap, iaitu di mana Cik Kori sebagai fresh graduate, fresh graduate, dan juga Kerajaan Negeri Perak telah buat iaitu Perak Sejahtera 2030 ni. So apa yang Cik Kori nampak sebagai fresh graduate tentang peluang yang ada sebenarnya? Okey, bila kita cakap pasal peluang pekerjaan lah dekat Perak, selalunya kenalan-kenalan saya, rakan-rakan saya lebih prefer untuk bekerja di luar negeri Perak kerana mereka katakan di sini tiada peluang. Yes, betul. Tiada peluang yang adil untuk diorang. Saya pernah dengar dulu, dia kata Perak ni adalah tempat orang retirement. Betul, lagi-lagi ipoh. Kan? Orang minum kopi petang-petang, ada ke peluang kerjaya ni kan? Betul. Sebenarnya ada. Sebab itulah Kerajaan Negeri Perak telah mewujudkan Perak Sejahtera 2030 di mana seluruh peningkatan taraf hidup akan dilakukan, terutamanya dari segi peluang pekerjaan lah. Kalau kita tengok fresh graduate sekarang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri atas sebab-sebab yang tertentu, contohnya gaji dan sebagainya. Tapi mereka tidak dapat melihat peluang di sini kerana kadang-kadang tu mereka sendiri yang tidak membuat research. Kerana exposure lebih kepada bandar-bandar yang besar. Betul. Jadi sebab itulah kita cuba hasilkan itu talent Perak.
Di mana Betul. kita kumpulkan semuanya dekat dalam satu tempat. Betul tak Cik Kori? Betul. Okay, bagi Cik Kori, bagi kita tidak mengabaikan, sebab saya tengok komen agak bertalu juga dekat dalam live saya. Sebab saya pun baru nak tengok ni. Saya cakap, oh ada banyak juga komen-komen yang ada. So di antara komen yang ditanya adalah nak tanya, program Perintis ni graduan khusus apa yang boleh join? Okey. Ha, Apa Cik Kori, saja apa sebenarnya. saja? Betul. Macam saya cakap tadi, dia daripada semua level, daripada sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda lah. Umur 20 hingga 28 tahun. Kursusnya, kursus apa sahaja sebab agensi-agensi kerajaan yang menerima perintis, mereka akan melihat keperluan. Okey. Mengikut keperluan. Contohnya mungkin satu agensi ni perlukan bahagian statistik. Satu lagi agensi perlukan bahagian bahasa. Satu lagi agensi perlukan bahagian human resource, sumber manusia dan sebagainya. Jadi apa-apa pun kursus boleh cuba untuk apply. Dan kami akan proses mengikut protokol lah. Yes, dan kiranya siapa saja yang mohon dan dia akan tengok kesesuaian dan kita akan cuba letakkan mereka dekat tempat mereka berada lah. Betul. Kita tidak akan letakkan gajah untuk mengajar pokok. Tidak. Okay, so boleh katakan kita banyak juga cerita-cerita asal cerita perintis kan. Lepas tu kita dah pergi ke mualim tentang jawatan-jawatan ada. So bila ada soalan daripada Amira Hanis yang dikatakan PASAK ada buat khusus untuk office tak? Ataupun macam khusus untuk Excel ke? Ada lagi tak program-program macam tu Cik Kori? Ada. Kita ada satu program iaitu Klinik Kerjaya. Klinik Kerjaya ni ialah short courses ataupun kursus-kursus pendek yang kita buat untuk orang awam. Okey, contohnya kursus Microsoft Excel. Ada kami dah buat dah iaitu pada tahun lepas, pada awal tahun. Tak silap saya pada awal tahun. Okey, awal tahun saya rasa ni. Pada awal tahun. Dan Cik Gori masih terperangkap dengan 23 ni. Kenapa sekarang masih duduk kat 23A? Mungkin. Baru Februari. So macam mana tadi dengan kursus kita? Okey, kursus-kursus akan datang juga akan ada kursus-kursus yang related dengan office management dan sebagainya. Contohnya baru-baru ini kita buat kursus Klinik Kerjaya, bahasa Inggeris di tempat kerja. Communication skill lah. Okey, baik. So kalau nak tahu kat mana nak tengok Klinik Kerjaya ni nanti, boleh. Selalu kat mana? Selalu dekat Talent Perak. Sentiasa ada dekat Talent Perak. Aplikasi Talent Perak di bahagian events. Sentiasalah watch out setiap hari, check ada event apa, ada Klinik Kerjaya apa dan sebagainya. Tapi selalunya costingnya mahal bila kita nak belajar Excel ni, nak belajar bahasa Inggeris kat luar ni Cik Gori. So macam kalau nak pergi daftar dekat situ, saya ni pun memang dah kerja. Tapi kadang-kadang kewangan tu tak memadai, tak mencukupi. Okey, apa yang istimewa sangat program-program kita ni? Semua program-program kita ialah percuma. Okey. Percuma. Jadi macam Klinik Kerjaya, first come first serve. Dan selalu dekat limited lah. Betul, limited. Mengikut kesesuaian. Contohnya kalau dekat Zoom, mungkin kami boleh kata kepada lebih ramai lah peserta. Tapi kalau secara fizikal, sangat terhad. Jadi perlu Fast and Furious. Fast and Furious. Dia dah buat promosi cerita. Kita kena sensor lah benda tu sebab kita tak taja. Dia tak taja program kita hari ni. Okey, baik, tak apa. So terima kasih juga kepada Azam Hanifah. Okey, sebab tengok kita. Okey, and then mungkin saya scroll sekejap tengok kalau ada apa-apa soalan lagi. Okey, daripada Alia Damia. Mungkin tadi Cik Kori dah jawab soalan ni, tapi mungkin kita boleh ketengahkan kembali, iaitu ditanya gambar pasport perlu bawa tak? Gambar pasport perlu gambar bawa pasport. tak? Okay. Gambar pasport ni. Sebab Cik Kori kata mungkin syarikat ada bagi form sendiri. So kena tepek gambar tak? Okey, untuk selamat lah. Saya suggestkan bawa je. Bawa je? Bawa gambar je. selfie boleh? Tak boleh. Bila kita cakap gambar pasport mesti tegak. Okey, jangan macam ni ya. Nampak tu tak boleh. Kita kena gunakan gambar yang formal. Lagi-lagi bila kita nak mohon pekerjaan. Tak bolehlah guna selfie. So bagi saya sebenarnya, bagi pandangan saya lah peribadi, sebenarnya tak perlu anda pergi ke Carnival Kerjaya pun. Sebenarnya anda memang kena prepare untuk gambar secara gambar pasport, betul tak? Kita kena prepare antara ada soft copy atau memang dia ada hard copy. Betul. Sebab kadang-kadang kita berjalan dekat mall, tiba-tiba nampak ada Carnival Kerjaya, mungkin boleh terus hantar saja permohonan dekat situ. Betul tak Cik Kori? Sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia. Yes, betul. So bila kita dah berkampung, boleh katakan PASAK berkampung pada hari ini. Hari ini kalau anda nampak mungkin ada orang lalu lalang kat belakang tadi. Sebab banyak syarikat dah mula masuk untuk set up diorang punya booth kan pada hari ni. So tapi program tak start hari ni lagi. Program start bila ni Cik Kori? Esok pada 9 pagi. 9 pagi. Kalau saya datang pukul 6 pagi boleh?
6 pagi so Ah, takut pintu tak buka lagi. alamak. Okay, so paling ideal mereka diorang nak datang ni pukul 9 tu dah start interview ataupun pagar buka? Pagar buka pukul 9. Pagar buka pukul 9. So mungkin pukul 8 bagi mereka yang jauh tu boleh gerak awal lah kan? Betul. Ataupun 8.30 tu dah tunggu kat depan pagar ke, Betul. supaya mereka lebih bersedia. Bila kita dah bercerita jawatan, Okey. kita dah bercerita masa, Okey. kita dah bercerita daerah. Okey. Sebenarnya kita kat mana ni? Kita Dewan kat mana? apa ni? Dewan apa? Ah, Betul. Kita ah, suruh datang, kita suruh Ya, datang. betul. Tapi kat mana? Dewan mana sekarang ni kita berada Okey, ni? kita berada di Dewan Seri Tanjung. Okey. Okey, di bersebelahan dengan Bangunan Majlis Daerah Tanjung Malim. Okey. MDT. MD? Betul. Betul. Okey, so saya minta technical part saya pun tolong pinkan location dekat komen Betul. Tolong pinkan location dekat komen supaya mereka tekan dan mereka akan terus pergi. So mungkin Cik Kori boleh ulang semula kat mana kita berada untuk esok. Okey, esok Karnival Kerjaya Daerah Mualim akan diadakan di Dewan Seri Tanjung Okey. bersebelahan dengan Majlis Daerah Tanjung Malim. Okey, baik. So nanti technical part kami akan pinkan dekat situ. Dan macam saya Cik Kori, Okey. saya nak tunjukkan sikit lah. Saya ni nampak baik kan. Selalunya jadi orang-orang misali ni. Kadang-kadang saya suka bawa mak ayah saya datang. Betul. Bawa mak ayah saya datang, teman saya untuk pergi interview. Mungkin orang kata nak curi semangat diorang ni. Nak bagi kita ada rasa tanggungjawab. So kalau macam ibu bapa yang hadir ni, ataupun saya sendiri dah habis temuduga, ada tak apa-apa tempat yang saya boleh pergi dekat area sini ataupun hanya temuduga saja? Okey, jangan risau. Kami sediakan ruang menunggu baiknya. Baik ni nampak ayah dia baiknya. Untuk ibu bapa, untuk ahli keluarga, untuk suami atau isteri yang datang untuk moral support. Akan ada ruang menunggu yang di mana mereka boleh tunggulah. Dan ruang menunggu tersebut telah dilengkapi dengan air conditioner yang portable. Okey, baik. Okey, baik. So selain daripada diorang menunggu, diorang boleh buat apa Cik Kori kat sini? Okey. Sebenarnya takkan nak tunggu je. Ke Cik Kori nak bagi makan? Okey, bukan itu saja. Okey, bukan semata-mata untuk mencari kerja saja. Esok kita ada saringan kesihatan. Okey, saringan kesihatan. So kalau saya bawa ibu bapa saya boleh datang saringan kesihatan. Betul, ada saringan kesihatan. Akan ada booth KWSP. Ada booth HRD Corp. Kita juga ada institusi-institusi yang akan mempamerkan kos-kos yang mereka tawarkan. So kira pameran juga ada. Betul, bukan juga, sahaja majikan. Ya, betul-betul. So bagi kedua ibu bapa mereka yang hadir ataupun isteri ke atau suami yang teman relatif keluarga mereka, so dia orang boleh pergi situlah. Betul. So, ada lagi tak yang miss? Ke ada tempat-tempat lagi yang menarik dia orang boleh datang? Saya rasa itu saja. Ya ke itu saja? Okey. Saya juga nak buat sedikit promosi, iaitu di mana besok statistik pihak statistik juga hadir bersama-sama untuk membuka booth pendaftaran padu. Pendaftaran padu bagi mereka yang tak berdaftar lagi ataupun yang tertanya-tanya, secure ke padu ni? Macam ni nak daftar ni? Saya tak ada internet lah dekat rumah. Boleh hadir juga bersama-sama kita. Unit statistik ada buka booth dan kita ada bagi satu booth pada mereka untuk bagi mereka yang nak bertanya lebih lanjut apa fungsi padu ni dan macam mana untuk berdaftar, dan mereka akan bantu untuk daftarkan anda. Okey, kerana data ini perlu. Okey, bukannya data ini ingin dijual, bukan. Data ini perlu adalah untuk kita susun atur balik. Okey, susun atur balik berapa, dan dia boleh dikatakan kalau dulu-dulu dipanggil sistem banci lah. Kan? Orang-orang lama, kalau ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, ayah-ayah yang tengah lihat live saya ni, padu ni sebenarnya boleh diiktirafkan sebagai sistem banci. Mungkin dulu orang datang ke rumah, ayah kerja apa, anak ada berapa orang dekat rumah. Cuma sekarang bila dah adanya aplikasi ni, so dia orang generate kan, dipanggil nama padu, iaitu data ni akan diletakkan satu tempat, memudahkan bagi pembinaan atau pembangunan negara kita yang akan datang. Okey, baik. So memandangkan kita dah cover agak banyak sebenarnya, iaitu kita dah cover untuk tempat, kita dah tahu kat mana, jawatan dah ada iaitu 11. Mungkin di luar lingkup nasihat Cik Kori sebagai fresh grad yang dah boleh saya katakan Cik Kori dah nampak lah kan, dah nampak industri tu sebenarnya macam mana kan, perjalanan industri tu macam mana, permintaan industri tu macam mana. So mungkin akhir kata nasihat daripada, mungkin kalau saya nak cakap saya fresh grad macam dah agak jauh juga.
Cik Kori yang paling dekat dengan belia-belia yang ada iaitu fresh grad. Apa nasihat Cik Kori bagi Okey. mereka sebenarnya? Nasihat saya kepada para graduan di luar sana, jika Okey. anda sedang mencari kerja, jangan berputus asa. Hmm. Sentiasalah kuatkan semangat dan sentiasa jangan kuat semangat je tanpa ada usaha ya. Kita kena juga upskill kita punya kemahiran. Sentiasa ada passion untuk menambah added value tu. So baik, faham. So itu adalah boleh orang katakan industri membangun dan kita juga bukannya kita nak katakan kita dah ada semuanya, tapi Betul. kita kena improve diri kita untuk suitkan dengan industri, permintaan industri yang ada. Okay, baik. So sekali lagi ingat nasihat Cik Kori tu. Okay, kerana dia bukan nak cakap dia muda tak, tapi boleh dikatakan dia dah nampak kan, dah nampak apa yang industri perlukan, apa pembangunan industri yang ada. So bagi sahabat-sahabat saya, boleh saya katakan sahabat-sahabat, rakan-rakan saya yang sedang melihat live, peminat setia live Ngopi Kejaya ni, boleh saya katakan adalah industri di negeri Perak membangun, peluang kerjaya itu ada, antara anda grab the chance ataupun anda cuba take another chance yang lain. So kita boleh katakan besok akan ada 11 syarikat di Mualim yang turut sama di Karnival Kejaya Perak Sejahtera ini, dan saya harapkan anda yang ada, yang tengah baring sekarang ni, yang tengah tarik gebur atau tarik selimut sekarang ni, okey, siap sedia hadirkan diri anda besok. Kita start pukul 9 hingga pukul 4 petang. Jangan datang pukul 4 suku. Jangan. Paling last datang pukul berapa, Cik Kori? 3.30. Pendaftaran akan 3. tutup pada 3.30 petang. Okey, pendaftaran akan tutup 3.30 petang dan download apps Talent Perak dulu. Betul. Bagi memudahkan kelancaran pendaftaran besok. Download dulu. Tak reti nak isi tak apa. Kan, yang penting dia download dulu. Kadang-kadang nak nunggu download ni pun Betul. satu perkara yang agak menghilangkan kesabaran yang ada di dada ni. Okay, so download dulu. Kalau boleh cuba daftar dulu. Sign up terlebih dahulu. Nanti kalau tak tahu nak tekan atau nak mohon macam mana, besok pasak Pusat Spesial Anak Perak, pegawai-pegawai kami, terutamanya Cik Kori, Betul. yang akan di-lead oleh Cik Kori. Apa-apa boleh jumpa Cik Kori. Besok dia akan ajar macam mana untuk daftar. Betul? Okey. So sekali lagi, besok pukul 9. Janji temu kita pukul 9 hingga 4. Yang ada rasa nak pergi dating tu, tangguh dulu. Cari kerja dulu, betul? Betul. Cari kerja dulu. Lepas tu pergilah dating ke, nak pergi mana, pergilah. Okey, jumpa kita di Dewan Seri Tanjung Mualim. Okey, so saya mengharapkan saya jumpa anda. Saya menantikan kehadiran anda. Saya akan buka pagar besok 8.30 Pagi. pagi. Okey, baik. So itu saja daripada kami. InsyaAllah apa-apa update boleh tengok terus dekat Facebook Talent Perak. Okey, boleh tengok terus dekat Facebook Talent Perak. Apa-apa update khusus-khusus. Mungkin ada beberapa soalan yang sedang bermain dekat komen yang saya tak dapat jawab. InsyaAllah nanti pihak teknikal kami akan replykan soalan anda, komen anda, kami akan bagi. Dan kalau tak tahu dekat mana Dewan Seri Tanjung, technical part kami akan letakkan dengan komen. Tekan saja, hadirkan diri anda. Pakaian macam ni Cik Kodi? Pakaian formal. Pakaian Ataupun formal. smart casual. Smart casual. Smart casual macam mana? Soalan saya. Okay, smart casual macam yang saya pakai sekarang ni, iaitu berkemeja. Bagi yang perempuan menutup aurat. Bagi yang lelaki, pastikan kasut bertutup. Kasut bola boleh? Kasut bola. Tidak Selalu biasa kadang-kadang kan? datang kasut oren, kasut merah ni. Jangan. Bila kita nak pergi mohon jawatan, nak mohon kerja, bukan nak main bola. Okey. Okey, so kasut bertutup. Bagi yang lelaki, tie ataupun tiada tie, tapi kemeja sangat dialu-alukan. Okey, baik. So itu nasihat Cik Kori yang terakhir. So kita jumpa, kami daripada tim Pasak akan berkampung pada hari ini sehingga besok petang jam 4 atau 4, pendaftaran akan tutup jam 3.30. Jumpa anda di sana. Bukan jumpa anda di sana, jumpa anda di sini. Sebab kita dah sampai kan? Betul. Saya lupa, jumpa anda di sini pada hari esok jam 9 pagi. Okey, apa-apa hal pun jangan lupa like, share supaya orang ramai terima manfaat daripada program Ngopi Kejaya. Bye. Bye.